Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama syir'atan wa minhaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia saudara pengurusi, yang berbahagia Al-Fadil Tuan Qadhi, yang berbahagia lagi yang berusaha Tuan Pegawai Daerah, yang berbahagia para alim ulama, tuan guru, ustaz, pemimpin masyarakat Islam tempat, seterusnya saudara-saudari seluruh para hadirin yang dihormati sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayahnya, dengan inayahnya, kita pada malam ini dapat bertemu, dapat berjumpa dan berhimpun di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah, kerana mengadakan satu upacara yang mulia, yaitu majlis dakwah ataupun syarahan mengenai agama Islam yang telah menjadi pegangan hidup kita bersama selama ini. Di dalam sempena awal Muharram ataupun kerana sempena tahun hijrah, awal tahun hijrah 1404, dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita terlepas daripada azab neraka di akhirat. Moga-moga teman kita, perhimpunan kita di tempat yang mulia, di majlis yang mulia dengan tujuan yang mulia, Allah muliakan kita. Dan moga-moga juga dengan perhimpunan kita pada malam ini, perhimpunan yang akan memperteguhkan lagi iman kita, yang akan mempereratkan lagi rasa silaturahim kita sama kita, yang akan memperkuat lagi rasa ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan Islam sama kita. Dan moga-moga juga dengan adanya majlis syiaran agama pada malam ini, kita akan dapat menambah ilmu pengetahuan Islam kita. Dan moga-moga dengan bertambahnya pengetahuan Islam kita itu akan menjadi pendorong kepada kita untuk kita menambah amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari, para hadirin yang dalam sekalian, kita rasa bernasib baik, kita rasa amat bertuah, bernasib baik dan bertuah yang saya maksudkan ialah kerana Allah Subhanahu wa taala telah membekalkan kepada kita sebuah kitab yang pernah diturunkan kepada Rasul yang akhir sekali, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dinamakan Al-Quran ataupun Az-Zikr ataupun Al-Muhaiman ataupun dengan nama-nama yang lain lagi yang ada di dalam Al-Quran itu juga. Dengan sebab kitab Al-Quran inilah, saudara-saudari yang dirahmati sekalian, berlakunya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.
Dan karena Al-Quran inilah Rasulullah telah dapat kemenangan selepas hijrah. Dan karena Al-Quran inilah Rasulullah telah dapat menegakkan ummah yang boleh berdiri di atas kakinya sendiri, ummah yang bertamadun, satu ummah yang telah membuat cahaya selepas ummah-ummah sebelum ini membawa kegelapan di dunia. Dan moga-moga kemenangan yang dicapai oleh Rasulullah, ummah yang telah ditegakkan oleh Rasulullah, akan kita capai pula di masa depan. Asalkan dari sekarang ini kena sungguh-sungguh kita berjuang dan berjihad menegakkan Al-Quran yang telah dibekalkan oleh Allah kepada Rasulullah menerusi Rasulullah. Dan Al-Quran itu ada kepada kita, dan Quran itu benar-benar dapat kita pelajari, kemudian dapat kita pahami. Selepas itu dapat kita yakinkan sungguh-sungguh. Selepas itu dapat kita amalkan sungguh-sungguh. Dan seterusnya dapat kita perjuangkan sungguh-sungguh. Bukan sekadar cakap, bukan sekadar menyebut-nyebut, tapi atas dasar keyakinan, atas dasar kepahaman, atas dasar pelaksanaan, atas dasar dapat diperjuangkan sungguh-sungguh dalam kehidupan. Sama ada dalam diri kita, rumah tangga kita, pergaulan kita, masyarakat kita, dalam pendidikan kita, dalam ekonomi kita, dalam pentadbiran kita, dalam negara kita, dan seterusnya dalam alam sejagat ini. Jadi kita bernasib baik dapat sebuah kitab di akhir zaman ini yang bernama Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu kalau dapat kita pelajari sungguh-sungguh, kemudian kita dapat pahami sungguh-sungguh, kemudian kita yakinkan sungguh-sungguh, selepas itu dapat kita amalkan sungguh-sungguh, di samping kita perjuangkan sungguh-sungguh, Allah telah memberi jaminan kepada kita. Kita akan mendapat keselamatan di dunia dan akan mendapat keselamatan di akhirat. Kita akan berpadu di dunia ini dan kita akan berpadu di akhirat. Umat Islam akan mendapat keamanan di dunia ini dan juga akan mendapat keamanan di akhirat. Saudara-saudari para hadirin yang dirahmati sekalian, disinilah keindahan ajaran itu. Disinilah keindahan Al-Quran. Disinilah cantiknya ajaran Al-Quranul Karim. Bahkan di Al-Quran itu kalau kita dapat pelajari, pahami isinya sungguh-sungguh, artinya kita umat Islam ini dapat memiliki ilmu dunia dan dapat memiliki ilmu akhirat. Kerana di dalam Al-Quran itu bermacam-macam bentuk ilmu pengetahuan ada Allah selitkan. Jadi kalau kita dapat memahami benar-benar isi Al-Quran itu, artinya umat Islam dapat memiliki ilmu dunia dan ilmu akhirat. Di dalam Al-Quran itu juga ada cerita-cerita sejarah. Sama ada sejarah orang baik, seperti sejarah para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, maupun sejarah orang-orang jahat, orang-orang yang ingkar dan mungkar, orang yang durhaka, seperti Firaun, Namrud, Haman. Juga di Al-Quran ada memperkatakan tentang hal-hal akhirat, dan juga Al-Quran ada memperkatakan tentang hal-hal dunia. Di dalam Al-Quran juga ada Allah menyebutkan tentang watak-watak manusia, perangai-perangai manusia, sifat-sifat manusia. Sama ada perangai orang mukmin, sama ada perangai orang-orang Islam, maupun perangai-perangai orang munafik. Orang munafik yang dalam kitab takrifnya yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Dia melahirkan suasana Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Jadi watak-watak manusia, sifat-sifat manusia, sikap-sikap manusia ada Allah memberitahu dalam Al-Quran. Sama ada sikap orang mukmin, sikap orang kafir, maupun sikap orang munafik. Di dalam Al-Quran juga ada Allah menceritakan tentang yang halal, tentang yang haram, yang boleh, yang tak boleh,
yang sah, yang batal, yang hak dan yang batil. Dan di Al-Quran juga ada Allah memberitahu kepada umat Islam siapa kawan umat Islam dan siapa musuh umat Islam. Kepada siapa umat Islam mesti berunding dan kepada siapa yang tak patut umat Islam berunding. Semua ada dicerita oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga ada Allah memberitahu tentang bagaimana umat Islam ini kalau mau kuat, kalau mau berpadu, kalau mau menegakkan kemajuannya, kalau mau menegakkan tamadun sendiri hingga umat Islam boleh berdiri di atas tamadun sendiri. Semua ada cerita dalam Al-Quran. Tapi kena belajar betul-betul, amal betul-betul, bukan sekadar cakap-cakap. Jadi Allah ada menunjukkan kepada kita dalam Al-Quran bagaimana umat Islam ni nak menang, nak berjaya, nak berpadu, nak menegakkan ummah, nak menegakkan kemajuannya, nak menegakkan tamadun ini sendiri hingga umat Islam ini boleh berdiri di atas kemajuan dan tamadun ini sendiri. Dan di dalam ayat Al-Quran juga ada Allah memberitahu bagaimana kita nak berhadapan dengan musuh-musuh kita hingga musuh-musuh kita itu dapat kita hadapi, dapat kita kalahkan dan dapat kita hancurkan. Dan sebab itulah kalau kita faham tentang Al-Quran ini, artinya bermacam-macam bentuk ilmu pengetahuan dimiliki oleh umat Islam. Sebab itu umat Islam ni kalau betul-betul memahami dan mengamalkan ajaran Islam, umat Islam tidak akan tertipu. Umat Islam tidak akan tertipu. Tetapi oleh kerana kita sudah ketepikan Al-Quran, sebab itu setiap masa, setiap saat umat Islam ini tertipu. Jadi kita bernasib baik, saudara-saudari yang dalam sekalian. Kita rasa bertuah. Kita rasa beruntung. Allah telah membekalkan kepada umat Islam sebuah kitab yang kalau kita dapat pelajari sungguh-sungguh, pahami sungguh-sungguh, yakinkan sungguh-sungguh, amalkan sungguh-sungguh dan perjuangkan sungguh-sungguh, kita akan selamat dan kita akan mulia dan kita tidak akan hina, tidak akan hina seperti mana yang kita lihat hari ini. Jadi saudara-saudari yang dirahmati sekalian, sempena awal bulan Muharram ini, sempena tahun baru Hijrah 1404 ini, supaya kita dapat kekuatan dari Al-Quran, seperti mana Rasulullah dapat kekuatan dari Al-Quran, supaya kita dapat menegakkan ummah dari Al-Quran, seperti mana Rasulullah dapat menegakkan ummah dari Al-Quran selepas hijrah. Saya nak memetik beberapa ayat Al-Quran yang masih dalam hafalan saya. Selepas itu saya cuba terjemahkan dan seterusnya saya cuba menghuraikannya. Dan moga-moga Allah izinkan saya. Moga-moga dengan itu kita akan dapat manfaat bersama. Jadi pada malam ini saya tidak membawa satu tajuk yang khusus seperti mana biasa. Memang di mana-mana saya bersyarah biasanya, mengikut kelazimannya saya membuat tajuk-tajuk yang tertentu. Tapi pada malam ini saya tidak membuat tajuk-tajuk tertentu. Artinya saya tidak bersyarah bertitik tolak daripada tajuk-tajuk yang tertentu. Tetapi syarahan saya pada malam ini bertitik tolak daripada beberapa ayat Al-Quran yang saya nak baca. Lepas itu saya cuba terjemahkan dan lepas itu cuba saya menghuraikannya. Dan moga-moga Allah izinkan saya dan moga-moga dengan itu kita akan dapat manfaat bersama. Di antara ayat-ayat yang saya nak baca, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Satu ayat yang lain pula, Lillahi mulkus samawati wal ardh. Langit dan bumi ini adalah kerajaan Tuhan ataupun milik Tuhan. Dalam ayat yang lain, Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah jadikan kamu bermula daripada seorang laki-laki dan seorang wanita, kemudian berkembang biak. Maka selepas itu kami jadikan kamu berpuak-puak, berkaum-kaum dan berbangsa-bangsa, agar kamu dapat berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya kamu yang paling mulia di sisi Allah itu adalah kamu yang paling bertakwa kepada Allah. Dan satu ayat yang lain lagi, Allah menyatakan kepada kita, Falyanzuril insanu mimma khuliq.
khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia itu melihat daripada apakah dia dijadikan. Sesungguhnya dia dijadikan daripada air yang terpancar, daripada tulang sulbi laki-laki, dan daripada celah-celah susu kaum wanita. Satu ayat lagi Allah berkata, alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Tidakkah kami menjadikan kamu daripada air yang paling hina? Satu ayat lagi, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripadanya lah, artinya daripada tanah lah kamu dijadikan, dan dari tanahlah kamu akan dikeluarkan dan akan dikembalikan. Daripada tanahlah kamu dijadikan, dan kepada tanahlah kamu akan dikembalikan, dan daripada tanah itu juga kamu akan dikeluarkan pada masa yang lain pula. Dan satu ayat yang lain lagi, Allah berfirman kepada kita, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami telah jadikan daripada air itu setiap sesuatu itu boleh hidup. Saudara-saudari para hadirin yang dirahmati sekalian, itulah dia beberapa ayat, petik-petikkan daripada Al-Quranul Karim yang saya teringat, yang saya telah baca tadi dengan terjemahan ala kadar. Maka sekitar ayat itulah cuba kita huraikan pada malam ini, cuba kita tafsirkan dan cuba kita memperjelaskannya. Moga-moga Allah izinkan kita, dan moga-moga dengan itu kita akan dapat manfaat bersama. Saudara-saudari para hadirin yang sekalian, kalau kita nak himpunkan setiap ayat itu, kita nak satukan, kalau kita kombinasi ayat-ayat itu tadi, kemudian kita keluarkan intisarinya, kita keluarkan kena-kena maksud-maksud, maka dapatlah kita faham yang mana Allah telah memberitahu kepada kita, manusia ni sama ada dia orang besar maupun orang kecil, yang berkuasa maupun rakyat jelata, sama ada lelaki maupun perempuan, sama ada raja maupun rakyat biasa, yang cantik maupun yang buruk, yang alim maupun yang bodoh, yang kaya maupun yang miskin, keturunannya adalah sama, yaitu daripada datuk yang sama dan daripada nenek yang sama, yaitu daripada Nabi Adam alaihi salam dan daripada Siti Hawa alaihi salam. Dan begitu juga dalam ayat-ayat tadi Allah telah memberitahu kepada kita kejadian manusia ini, walau bagaimana kedudukannya, walau bagaimana derajatnya, walau bagaimana susana yang sekalipun, adalah daripada kejadian yang pertamanya adalah sama, daripada tanah. Tidak ada berbeza. Tidak ada pula orang kaya daripada emas, orang miskin daripada tanah, raja-raja daripada batu zabarjat, rakyat jelata daripada batu kerikil, orang yang alim-alim daripada emas, orang-orang yang tak alim, yang jahil-jahil, yang bodoh-bodoh daripada lumpur. Tidak. Kejadian manusia ini bagaimana keadaan sekalipun, kejadian yang pertama adalah sama. Begitu juga manusia ini, kejadian yang kedua juga sama, daripada air mani yang paling hina. Kalaulah air mani itu jatuh ke lantai atau jatuh di tanah, ampun maaf, kalaulah itik dan ayam kenal, ayam dan itik pun tak mensudu. Begitu hina, begitu jijik. Tapi itik dan ayam tak kenal, dia sudu juga. Dan begitu juga manusia ini nasibnya sama saja. Orang besar ke, orang kecil ke, tukang syarah ke, tukang dengar ke, yang cantik ke, yang buruk ke, raja ke, rakyat jelata ke, yang berkuasa ke, yang tak berkuasa ke, yang kaya, yang miskin, nasibnya sama. Dia dijadikan dari tanah, kemudian akan disumat ke dalam tanah, dan daripada tanah itu juga akan dikorek balik untuk berhadapan negeri akhirat, negeri yang kekal abadi, yang kita tak tahu bila kita akan pergi. Tapi orang di belakang kita dah pergi, orang yang sebelum kita sudah pergi. Di akhirat tidak ada 3 tempat, hanya 2 tempat saja, surga dan neraka. Kita belum tahu apakah ke surga atau ke neraka. Sama ada kita akan ke surga atau ke neraka ditentukan oleh perbuatan kita sendiri.
oleh kata-kata kita, oleh sikap kita, oleh perjuangan kita, oleh suasana kita. Kalau kita membuat kerja-kerja yang akan membuat kepada syurga, insya-Allah ke syurga. Kalau kita membuat kerja neraka, insya-Allah akan terjun ke neraka. Kemudian manusia ini nasibnya sama saja. Semua manusia ini kena uji. Semua manusia ini berhadapan dengan bala bencana, berhadapan dengan musibah, dengan mehnah dari Allah ataupun dengan sesuatu yang kita tak suka. Cuma bentuk ujian yang Allah timpakan kepada manusia itu satu dengan lain tak sama. Kalau si Polan tu sakit, kita miskin pula. Kalau kita ni muka buruk pula, orang tu difitnah pula. Kalau kita ni rumah kecil umpamanya, orang lain tu umpamanya kena bunuh orang pula. Kita kena gempa bumi, orang kena tembak petir. Kita kena pistol, dia kena brand gun. Dia kena pedang, kita kena keramik. Kita kena ejek, dia tu dibunuh orang. Kita didanda aibah, dia tu pula dimusnahkan oleh gempa bumi. Sama ya kita ni, senasib. Dan begitu juga manusia ini, kalau kita bahas lebih jauh lagi, keperluannya sama. Di antara keperluannya memerlukan makan dan minum. Kalau manusia tak makan, tak minum, insya-Allah walau dia raja mati. Walau dia tukang syarah mencaya pun mati. Walau bagaimana cantik, ratu cantik dunia pun mati. Bagaimana alim mati, bagaimana kaya mati, bagaimana berkuasa pun mati. Boleh cubalah. Boleh try, jangan makan, jangan minum 3 hari. InsyaAllah. Siapa saja berbuat demikian, walau presiden antarabangsa, insyaAllah. Kalau tak kojol pun separuh kojol. Sama ya kita ni, tak ada nilai. Tak ada perbezaan di sisi Allah. Tak ada perbezaan. Cuma kita tak sedar sebab kita tak bahas. Otak kita ni terlalu memikirkan dunia. Lupa memikirkan diri, lupa memikirkan akhirat. Lupa kita memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dan manusia ni, kalau kita kaji lebih lanjut lagi, sama ada kita sedar atau tidak, sama ada kita mau atau tidak, sama ada secara terpaksa atau tidak, manusia ini tak boleh hidup seorang. Tak boleh hidup sendiri-sendiri, tak boleh hidup nafsi-nafsi, satu sama lain perlu memerlu. Kita perlu dengan orang, orang perlu kepada kita. Di samping kita berkhidmat kepada orang, orang berkhidmat kepada kita. Cuma kita tak sedar. Di samping kita ada jasa kepada orang, orang lain pun ada jasa kepada kita. Sama ada kita mahu atau tidak, sama ada kita sedar atau tidak, sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung. Di samping kita ada jasa dengan orang, orang ada jasa kepada kita. Di samping kita buat baik dengan orang, orang pun nak buat baik kepada kita. Di samping kita berkhidmat kepada orang, orang pun ada khidmat kepada kita. Ini dia kejadian manusia yang Allah bentangkan dalam Al-Quranul Karim. Ini dia kejadian manusia yang Allah telah paparkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Jadi berdasarkan ayat-ayat tadi, saudari yang sekalian, jelaslah kepada kita. Rupanya manusia ini merupakan satu keluarga besar sambung menyambung. Baru kita sedar manusia ini adalah satu keluarga besar sambung menyambung. Baru kita sedar manusia ini kejadian yang pertamanya satu sama lain perlu memeluk, khidmat menghormati. Di samping kita berkhidmat kepada orang, orang berkhidmat kepada kita. Di samping kita berjasa kepada orang, orang berjasa kepada kita. Di samping kita buat baik kepada orang, orang ada buat baik kepada kita. Sama ada kita sedar atau tidak, sama ada kita mahu atau tidak, sama ada secara terpaksa maupun secara sukarela. Jadi kalaulah Allah dah paparkan kepada kita manusia ini merupakan satu keluarga besar, kejadiannya sama, nasibnya pun sama, dari mana dia datang ke mana dia akan pergi pun sama.
keperluannya pun sama, dan manusia satu sama lain tak boleh bersendiri-sendiri, perlu memeluk satu sama lain. Kalau mengikut logik akal, tak patut manusia ini bergaduh. Tak patut manusia ini tindah menindas. Tak patut manusia ini zalim menzalimi. Tak patut manusia ini atas mengatasi. Tak patut manusia kata mengatai. Tak patut manusia ini nak berkrisis, nak bergaduh, nak tumpah darah, nak berperang. Kalau mengikut logik akal. Kenapa kita satu keluarga? Kejadian sama, nasib sama, dari mana ke mana akan sama. Keperluan kita sama. Satu sama lain tak boleh hidup seorang. Perlu memeluk satu sama lain. Kalau mengikut logik akal, tak patut nak bergaduh ni. Tak patut tindah menindas. Tak patut kata mengata. Tak patut ketenah mempenah, umpat atas mengatasi. Lebih-lebih sampai bergaduh, sampai berperang, sampai pertumpahan darah. Tetapi berlaku juga manusia ini tindas menindas. Berlaku juga di kalangan keluarga besar ini, yang keturunan satu ini, bergaduh satu sama lain, berperang satu sama lain, kata mengata satu sama lain. Sampai hari ini, hingga ke hari ini, darah tak kering-kering tumpah ke bumi. Setiap hari manusia mati oleh kerana manusia yang lain. Inilah yang Allah berkata kepada kita dalam Al-Quran juga. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Lahirlah kerosakan di lautan dan di daratan oleh kerana usaha manusia, oleh kerana perbuatan manusia, oleh kerana perbuatan manusia, oleh kerana sikap manusia itu sendiri. Akibat dari itu bukan Allah menderita, manusialah yang menderita. Akibat dari itu bukan Allah yang melarat, tapi manusia yang melarat. Inilah yang dikatakan neraka dunia. Sebelum manusia yang sombong, yang angkuh ni nak dicampakkan ke neraka di akhirat kelak yang lebih dahsyat, lebih menggerunkan lagi. Dan tak ada siapa yang dapat menanggung penyiasatan itu yang begitu dahsyat dan hebat. Waliyahzubillah. Jadi kalau mengikut logik akal, tak patut manusia ni bergaduh kerana dia satu keluarga, satu keturunan. Datuknya sama, neneknya sama, kejadian sama, perlu memeluk sama. Sebab itulah saudara-saudari yang sekalian, cuba kita berpanjang lagi tentang hal manusia ni. Kadang-kadang oleh kerana kita ni jarang memikirkan diri kita dan jarang memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir dunia. Kalau boleh juga umat Islam dapat dunia, boleh tahan juga. Hingga hari ni tak dapat, kalau dapat pun dapat abuk kuah saja. Itu pun bergaduh, dapat kuah. Cuba kita perpanjang. Kadang-kadang kalau kita tak dapat nilai diri kita dan tidak tak sedar kekuasaan Allah atas diri kita. Mungkin barangkali kita tu sebagai seorang cikgu, seorang ustaz, seorang pensyarah. Kalau dia tak boleh menilai diri, dia nak dengan pelajar-pelajar dia. Dia nak menyengat saja pada murid-murid dia. Dia rasa-rasa mentang dia cikgu, dia ustaz, dia tok guru, dia pensyarah. Padahal dia tak boleh jadi cikgu. Dia tak akan dipanggil ustaz, tak dipanggil pensyarah kalau tak ada murid, kalau tak ada pelajar. Nampak? Oh, adanya pelajar, adanya murid membolehkan dia jadi guru, jadi cikgu. Rupanya pelajar dia ada jasa pada dia. Pelajar-pelajar, murid-murid ada jasa pada tok guru, ada jasa pada ustaz-ustaz, pada cikgu-cikgu. Kemudian pelajar-pelajar pula jangan pula nak jadi macam pelajar orang barat, nak demonstrasi dengan tok guru dia, nak biadab dengan tok guru dia. Belajarlah dengan Quran, yang belajar dengan manusia yang ada hidup di atas muka bumi Tuhan ni. Kalau zaman sekarang ni setengah-setengah pelajar dia nak demonstrasi, nak menyengat dia dengan tok guru, nak dengan tok guru macam orang barat lah. Kalau tak ada tok guru, tak ada cikgu, tak ada ustaz, jahil-jahil lah kita. Senasib lah macam kambing, alik bah pun tak kenal. Rupanya tok guru pun ada jasa, cikgu-cikgu pun ada jasa, ustaz-ustaz pun ada jasa, pensyarah-pensyarah pun ada jasa. Guru-guru berjasa kepada murid, murid pun berjasa kepada guru. Nampak? Begitu juga setengah-setengah orang yang kaya-kaya ni, kerana duit banyak. Wah, kerana duit banyak, dia makanlah beras first class yang tak patah tu. Wah, dia rasa dia orang lain bukan orang. Ya, dia tengok orang hina, nampak.
Kalau kita banyak duit sekalipun, kalau tidak petani-petani menyiapkan beras, kita mati tak makan kita. Nampak? Rupanya baru kita sedar petani-petani ada jasa kepada kita. Petani-petani dah berjasa kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada negara. Tetapi petani-petani ini tak faham juga tentang diri sendiri. Datang MRT kompleks, rendah diri, rasa nak masuk dalam tanah katanya. Patut dia rasa bangga dan syukur kepada Allah. Dia sudah berjasa kepada orang kaya-kaya, sudah berjasa kepada umat, sudah berjasa kepada masyarakat, sudah berjasa kepada negara. Kalau mereka tidak menanam padi, bagaimana hebat sekali hidup seorang itu akan mati tak makan. Jadi kita tak boleh pula nak hina petani. Dan sebab itu petani-petani pula jangan pula rasa nak hina diri. Kenapa? Kita sudah menjadi tuan, menyelamatkan manusia di atas muka bumi Tuhan ini. Sama ada kita sedar atau tidak, petani-petani ada jasa kepada kita. Sebab itulah saudara-saudari yang dirahmati sekalian, mengikut dalam ajaran Islam, kerja yang paling utama, paling mulia di sisi Allah adalah bertani. Tetapi semangat bertani inilah yang sudah tidak ada dalam jiwa kita lagi. Kita sudah merasai bertani itu adalah satu kerja hina. Sebab itu kita bersandar nasib saja dengan orang lain. Kalau orang lain tak bagi kita makan, jangan cakap besar. 3 hari saja beras dia stop, mati beragan kita tanpa berlawan. Semangat ini kita nak tanam. Ini semangat Al-Quran ni. Bertani ni semangat Al-Quran. Semangat Islam, semangat sunnah Rasulullah SAW, semangat hijrah. Nak kita tanam. Kemudian petani-petani pula tidak boleh pula lah nak sombong, nak orang kaya-kaya makan beras yang first class. Nak hasad dengki tak boleh lah. Kenapa? Kalau mereka tak beli beras kita, tak berduit pula kita. Kalau tak berduit, apa kita nak beli benda-benda lain? Makan beras lah. Jadi orang besar ada jasa kepada orang kecil, petani-petani, dan petani-petani pun ada jasa kepada orang besar, orang kaya-kaya. Nampak? Betul juga kalau kita berkuasa. Jangan menghina pula rakyat jelata. Tak ada rakyat jelata, tak berkuasa lah kita. Sebab kita nak berkuasa tu bukan kita lantik diri sendiri. Kita jadi orang besar lantik diri sendiri ke? Ada orang kecil baru ada orang besar. Kalau lantik diri sendiri, saya pun nak jadi orang besar. Adakah saudara akui kalau saya lantik orang besar? Diri saya sendiri? Tak. Ada orang ada kecil, maka menjadi kita boleh besar. Orang kecil sama ada secara langsung atau tidak ada jasa kepada kita. Sebab itu kalau kita menjadi orang besar, tak boleh kita menghina orang-orang kecil. Dan orang-orang kecil pula tak boleh hasad dengki dengan orang besar-besar. Kenapa? Kalau tak ada orang besar, tak ada pihak pentadbir, tak teruruslah hidup kita. Terbiarlah kita, siapa nak mentadbir urusan kita. Terbiar kita, terdedahlah kepada penjinayah, terdedah kepada orang-orang jahat, terdedahlah kepada komunis-komunis. Tapi adanya orang-orang besar mentadbir negara yang mengurus hal kita, selamat kita sikit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita sedar orang kecil ada jasa kepada orang besar juga ada jasa kepada orang kecil. Mengapa kita nak mengaduh? Begitu juga orang yang mampu buat rumah besar. Kadang-kadang dia tak sedar diri. Naik saja. Kalau tak ada tukang kayu, senasiblah dia dengan kambing duduk di padang. Apa ada artinya kita jadi orang besar, orang kaya duduk di padang macam kambing? Sebab bukan dia buat rumah dia. Bukan dia buat rumah dia sendiri. Pernahkah kita dengar? Tak sah orang besar, orang kecil pun jarang-jarang buat rumah dia sendiri. Kecuali panggil tukang. Panggil tukang bina. Rupanya tukang-tukang kayu, tukang bina dah berjasa kepada kita. Tak semua orang kepada orang-orang besar yang rumah-rumahnya besar. Sebab itu kita tak boleh menghina kepada tukang-tukang kayu. Tukang kayu pula tak bolehlah hasad dengki kepada orang yang buat rumah besar. Kenapa? Kalau dia tak upah kita buat rumah besar, tak dapat duit pula kita. Apa kita nak makan? Kita tukang kayu ada berjasa kepada orang besar. Dan orang besar juga yang ada punya rumah besar tu ada berjasa kepada kita. Kenapa? Jadi di sini kalau kita kaji lagi suasana hidup manusia ni, baru kita sedar manusia ini hidup berperingkat-peringkat Allah jadikan, berderajat-derajat, tak sama di antara satu sama lain. Ini ada hikmah, ini ada mengandungi hikmah, ada mengandungi pengajaran, ini ada memberi faedah dan kemanfaatan kepada manusia itu sendiri. Sebab itu kita jangan objek Tuhan. Sebab di zaman-zaman otak ni, zaman degree ni, zaman universiti ni, zaman izam masuk di kepala kita, macam-macam ideologi, macam-macam izam masuk di kepala kita ni, kadang-kadang ada orang nak objek Tuhan. Saya pun pernah juga berhadapan, tak sama bila bersyarah di universiti.
Kadang-kadang di mesti ada orang bertanya, "Hai Ustaz," kata dia. "Ustaz kata Tuhan itu adil, sama. Tapi saya tengok Allah jadikan manusia ni tak sama pula. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang cantik, ada yang buruk. Ada yang alim, ada yang bodoh. Ada yang gagah, ada yang lemah. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ni macam tak adil. Kalau sehat, sehatkan semua. Kalau sakit, sakitkan semua. Kalau miskin, miskinkanlah semua. Kalau kaya, kayakanlah semua. Kalau berkuasa, berkuasalah semua. Kalau rakyat jata, rakyat jatalah semua. Kalau dah hodoh, hodoh semua lah. Kalau nak jadikan cantik, cantikkan semua." Oh begitu. Begitu ke? Kita nak. Kalau Allah jadikan kok parah. Kalau Allah jadikan kita berdoa ramai-ramai, Allah kabulkan doa kita kok parah, kok pereh. Cuba saya bahas sikit. Kita ni semua kaya belaka. Macam mana? Kalau kita kaya belaka, tentulah tukang kayu tak ada, tukang kebun tak ada, penanam sayur pun tak ada, menanam padi pun tak ada. Semua dah kaya-kaya, apa nak nanam padi? Apa nak jadi tukang-tukang? Akhirnya semua kita ni duduk di padang senasib macam kambing-kambing. Baru kita sedar bahawa peringkat-peringkat itu ada rahmat kepada kita. Kalau kita bodoh semua macam. Semua bodoh. Daripada timur ke barat, selatan dan ke utara. Jepun yang sedang membangun ni pun bodoh-bodoh belaka lah katakan. Macam semua bodoh lah. Termasuk Jepun-Jepun yang kita kata cerdik itu bodoh semua katakan. Kalau semua bodoh macam mana? Tak bertemadun lah kita. Kalaupun maju sikit pada ayam tu saja. Nampak? Kalau pandai-pandai semua macam? Pandai-pandai semua. Kalau pandai-pandai semua tak perlu memeluk kita satu sama lain. Sedang yang tak pandai pun bukan milik. Susah nak kita tundukkan, susah kita nak terbiasa, susah kita nak didik. Kalau semua pandai, senang ke orang pandai tadi orang pandai? Orang pandai pimpin orang pandai. Orang pandai pimpin orang bodoh pun, orang bodoh kata pandai tak boleh dididik. Betapa orang pandai nak didik orang pandai? Sama-sama pandai. Baru nampak bala bencana, jangan minta kalau Allah kabulkan perah kita. Berperingkat-peringkat itulah rahmat. Ini kasih sayang Tuhan, ini rahmat Tuhan. Ada faedah kepada manusia supaya manusia itu perlu memeluk satu sama lain. Kalau setaraf saya macam taik-taik kambing, tak adalah perlu memeluk. Lebih-lebih lelaki saja macam. Kalau nak jadi lelaki lah, tak sahang ada perempuan. Beratlah kita baik mati. Kalau perempuan saya tak ada lelaki, lagi parah. Itu sebab izam-izam yang ada dalam otak kita kena buang. Ideologi yang ada dalam otak kita buang. Ideologi dan izam yang ada di kepala kita inilah yang selalu kita menyanggah Allah sama ada secara sedar atau tidak. Jadi saudara yang dalam sekalian, saya kembali memperkatakan, manusia ini satu keluarga. Kejadiannya sama, kepulauannya sama, nasibnya sama. Satu sama lain perlu memeluk, menghormati. Kalau mengikut logik tak munasabah manusia ini nak bergaduh. Tak munasabah manusia nak menindas. Tak munasabah manusia itu kuasa mengkuasai. Tak patut manusia mengata krisis. Berperang sama sendiri. Tak patut rasa. Tapi berlaku juga krisis. Berlaku juga kata mengata. Berlaku juga zalim menzalimi. Berlaku juga tindas menindas. Berlaku juga peperangan sama manusia yang satu keluarga besar ini. Yang asal usulnya sama, yang neneknya sama, yang datuknya sama ini. Mengapa terjadi saudari yang sekalian? Mengapa manusia yang satu keluarga merupakan satu keluarga besar ni, yang kejadiannya sama, kepentingan sama, nasibnya sama ini boleh bergaduh, boleh berperang, boleh berkrisis di antara satu sama lain? Kalau kita nak kaji mengikut Al-Quran, kalau kita nak kaji mengikut Al-Quran, mengikut semangat Al-Quran, puluhan macam, puluhan sebab. Tapi saya nak menyebut 2-3 sebab yang terbesar yang menjadi sebab mengapa manusia yang merupakan satu keluarga besar ini bergaduh, kinah menindas, zalim ini di antara satu sama lain. Cukup saya membawa 2-3 sebab yang terbesar. Sebab yang pertama, oleh kerana manusia ini mengikut Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu manusia terlalu cinta terhadap dunia, terlalu cinta dengan kebaikan dunia, sama ada dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, dengan harta bendanya, dengan emas,
intan beliannya, dengan pujiannya, dengan kenderaannya, dengan rumahnya dan lain. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, kata Allah melalui Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai kebaikan dunia. Jadi oleh kerana hati manusia terlalu cinta dengan hal-hal dunia, sama ada rumahnya, sama ada kenderaannya, sama ada pangkat dan derajatnya, sama ada kepujian dan lainnya, maka timbullah manusia ini tadi berlumba-lumba nakkan kebaikan dunia ini tadi, dengan tak memikirkan orang lain seperti mana orang lain tak memikirkan kita. Pokoknya dia dapat, walaupun pijak kepala orang pun tak peduli, rempuh orang pun tak peduli, sampai melanggar hak asasi orang lain pun tidak peduli. Orang lain pun begitu ke, seperti mana kita tak pedulikan hal orang, orang pun tak peduli hal kita. Pokoknya siapa kuat dia dapat. Timbullah pergaduhan, timbullah zalim-zalim, tindas-menindas, akhirnya timbullah peperangan kerana nak merebut nikmat dunia. Kacaulah dunia, huru-hara lah dunia. Bila huru-hara bukan Tuhan susah, manusia yang susah. Bila huru-hara bukan Tuhan yang menderita, manusia lah yang menderita. Kadang nikmat yang belum kita yang nak kita buru tak dapat, huru-hara dah berlaku. Nikmat yang kita nak belum tercapai, kekacauan dah berlaku. Apa yang kita nak belum dapat lagi, dah jadi pergaduhan. Jadi oleh sebab manusia itu watak semua jadinya Allah jadikan terlalu cinta dunia, terlalu cinta dengan mata benda dunia ini, akhirnya berempuhlah satu sama lain. Sebab yang kedua, kerana manusia ini tak kenal diri sendiri. Pernahkah kita membincangkan hal diri kita sendiri? Menjelang tidur tu setengah jam lah kita kaji-kaji. Dulu tak ada, kan dah ada. Macam mana aku ni, dulu kecil dah besar. Pernahkah kita kaji? Pernah ke? Kita ni gagah ke kuat ke? Pernahkah kita kaji? Pernah? Tak pernah. Jadi oleh kerana manusia ni tak kenal diri yang sendiri. Bila tak kenal diri yang sendiri, dia tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, dia tak takut dengan Allah. Bila tak takut dengan Allah, dia beranilah melanggar perintah-perintah Allah. Timbullah maksiat di tengah masyarakat, timbullah kekacauan di tengah masyarakat. Sebab itu dalam kitab ada berkata, saya rasa sabda Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Allah. Allah ni, Tuhannya. Barang siapa kenal dirinya sendiri, dia akan kenal Tuhannya. Akan berlaku sebaliknya, barang siapa tak kenal dirinya, dia tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, dia tak takut dengan Allah. Bila tak takut dengan Allah, timbul pengkhianatan, timbul kekecewaan, timbul berani melakukan kesalahan, berani melakukan kesilapan, berani tak jujur, berani melanggar hak asasi orang lain. Timbullah pergaduhan, timbullah penindasan, timbullah krisis, timbullah peperangan berlaku di kalangan manusia. Sebab itu Allah juga menganjurkan kepada manusia ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, mengapa kamu tak lihat? Mengapa kamu tak kaji? Mengapa kamu tak selidik? Bila selit-selit, kita tergasa oleh kita. Allah yang menjadikan kita, Allah yang mencipta, Allah maha gagah, kita maha lemah. Kita perlu kepada Allah dan kita akan takut kepada Allah. Bila takut dengan Allah, tak berani melanggar perintah-perintah Allah. Tak berani melanggar perintah Allah, itu kedamaian, itu keamanan, itu keselamatan. Bila kita kenal diri kita sendiri, baru kita sedar kita perlu kepada orang lain. Sama kita mahu atau tidak, sama kita sedar atau tidak. Orang lain ada jasa kepada kita. Kalau kita sedar, orang lain ada jasa kepada kita, orang lain ada khidmat kepada kita, sama ada kita sedar, sama ada kita mahu atau tidak, secara sukarela kita terima atau secara terpaksa, tak adalah kita nak bergaduh, tak adalah kita nak kata-mengata, tak adalah sampai kita nak merempuh orang lain. Jadi sebab yang kedua, kerana manusia ini tak kenal diri yang sendiri, menjadikan dia tak kenal Allah. Akhirnya dia tak takut dengan Allah dan berani melanggar perintah Allah. Bila dia tak kenal diri sendiri, dia tak kenal, dia tak sedar orang lain ada khidmat kepada diri sendiri, maka akhirnya dia tak segan dan tak malu kepada orang lain. Dia rempuh saja apa yang dia mahu. Sebab yang terbesar, ini sebab yang ketiga. Sebab yang terbesar, inilah sebab yang ketiga.
Kerana di dalam diri manusia itu ada dua musuh batinnya. Syaitan dan hawa nafsu yang sentiasa menggoda hati manusia. Mengajak manusia buat jahat. Mengajak manusia ini khianat. Mengajak manusia ini mendurhakai Allah. Mengajak manusia ini tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Al-Sunnah. Ini telah dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu pada kamu adalah musuh yang amat nyata. Hawa nafsu pula Allah telah menyatakan kepada kita dalam Al-Quran juga. Cantik dalam Al-Quran ni. Sebab itu kalau kita nak kuat kembali kepada Al-Quran. Nak bersih hidup kita kembali kepada Al-Quran. Jangan tengok kitab orang lain yang bersandar dengan mana-mana pihak. Apa kata Allah tentang hawa nafsu? Innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sangat mengajak orang membuat jahat. Jadi oleh kerana kejahatan syaitan dan hawa nafsu lah yang sentiasa menggoda hati manusia, maka manusia ini durhakalah kepada Allah. Manusia ini berani melakukan maksiat, berani melakukan keingkaran dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab yang ketiga ini adalah sebab yang terbesar mengapa manusia ini bergaduh, berperang, berkrisis, zalim menzalimi dan tinas meninas. Dan sebab itulah saudara-saudari yang dalam sekalian, selagi umat Islam ini tidak dapat memerangi syaitan dan hawa nafsu sungguh-sungguh mengikut ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, syaitan dan hawa nafsu tak dapat kita perang. Kalau syaitan dan hawa nafsu tak dapat kita perang, kejahatan tak dapat kita perang, kemungkaran tak dapat kita perang, penzaliman tak dapat kita perang, penindasan tak dapat kita perang, kemiskinan yang berlaku di masyarakat Islam tidak dapat kita perang. Bahkan pergaduhan dan peperangan yang berlaku di kalangan umat Islam tak dapat kita bendung. Sebab itu memerangi syaitan dan hawa nafsu lebih dahulu ni lebih utama daripada nak memerangi kemiskinan, daripada nak memerangi musuh-musuh lahir. Musuh batin inilah yang mempunyai pasal menjadikan kita bergaduh sama sendiri, yang boleh jadi kacau bilau. Sebab itu kalau umat Islam tak berjaya memerangi syaitan dan hawa nafsu, buat apa saja, korbanlah apa saja, korban masa wang ringgit, takkan sampai ke mana. Inilah dia saudari yang dalam sekalian, tiga sebab yang besar yang menjadi sebab mengapa manusia yang merupakan satu keluarga besar bergaduh sama sendiri, tinas menindas, zalim menzalimi di antara satu sama lain. Saudara-saudari, para hadirin yang dirahmati sekalian, dalam ayat-ayat tadi Allah telah nyatakan kepada kita. Saya ulang lagi. Kejadian manusia ini tidak ada perbezaan. Di antara orang kaya dan orang miskin tidak ada perbezaan. Di antara yang berpangkat dengan tidak berpangkat tak ada perbezaan. Di antara tukang syarah dengan tukang dengar tidak ada perbezaan. Di antara murid dengan guru tidak ada perbezaan. Di antara raja dengan rakyat jelata tidak ada perbezaan. Di antara orang alim dengan orang bodoh tidak ada perbezaan. Sama saja.